Terus tadi, teruskan. Okey. Okey, biasa hormati Tuan Guru Besar, Pertukaran Pentadbiran, Ketua HEM, rakan-rakan guru dan AKP yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi untuk pagi ni sebenarnya kita dah gabung dua slot lah. Slot dua dan ketiga iaitu kita membincangkan mengenai dua isu iaitu tekanan dan juga mental. Okey, tekanan dan juga mental ni dua isu yang berkait. Dia bermula pada tekanan lah. Tekanan bila mengalami tekanan dia pergi ke mental lah. Daripada mental dia pergi kepada tindakan. Jadi untuk pagi ni saya ambil slot yang kedua iaitu mental dan diikuti oleh Pertukaran HEM. Untuk slot yang ketiga iaitu memahami tekanan. Jadi saya teruskan kepada slide lah ya. Boleh dengar jelas kalau suara saya? Dengar Mi? Boleh. Boleh. Okey. Boleh dengar. Betul dah? Okey. Okey, boleh nampak slide tak? Oh, nampak. Nampak. Okey. Nampak jelas. Okey. Pagi ni untuk slide saya akan cuba membincangkan dengan rakan-rakan, berkongsi dengan rakan-rakan mengenai kesihatan mental. Ini adalah satu isu yang penting dan senario sedang berlaku di kalangan kita warga Kementerian Pendidikan. Tak kiralah cikgu ke ataupun AKP ke. Yang penting kita memahami apa isu yang berlaku di kesihatan mental dan macam mana kita cara menangani kesihatan mental di kalangan kita dan juga rakan-rakan di sekeliling kita. Okey. Kita teruskan ya. Okey, kalau mengikut kepada yang dibentangkan oleh kementerian iaitu di bawah definisi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan mental adalah situasi di mana seseorang individu menyedari potensinya boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan. Itu saya kata berkait dengan tekanan tu. Tetapi pagi ni slot kedua kita beri pada mental dulu sebab mental dengan tekanan ni mental lebih bahaya daripada tekanan. Boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Ini maksudnya kalau mental kita sihat lah. Okay? Mental kita sihat, kita boleh bekerja dalam potensi dan prestasi yang baik, bertindak balas terhadap stres kehidupan, boleh bekerja dengan produktif dan seterusnya boleh menyumbang kepada masyarakat dan juga negara. Okey. Kalau kita tengok sini ada tiga rujukan yang boleh kita buat mengenai apa itu mengenai apa itu kesihatan mental. Yang pertama, cara kita berfikir, merasa dan cara kita bertindak. Yang kedua, cara kita berinteraksi dengan orang lain. Okey, boleh ya? Okey, cara kita menghadapi masalah dan mengatasinya. Okey, ini ada tiga definisi ataupun tiga rujukan yang boleh kita buat macam mana kita nak mengatasi masalah mental di kalangan warga Kementerian Pendidikan. Dan isu ini kalau ikut saranan daripada kementerian kita mesti sampaikan juga kepada ibu bapa dan juga murid-murid kita di ketika dalam pertemuan dan sebagainya. Okey, kesihatan mental. Okey, ini yang penting tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok pada apa itu kesihatan mental. Kesihatan mental adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang dilalui oleh semua orang. Okey, ini saya rasa rakan-rakan kena ambil perhatian lah. Secara berterusan sebagai daripada fitrah manusia, sebab kita dilahirkan dengan mental dan pemikiran yang telah dianugerahkan. Sesuatu yang perlu dijaga, ada positif dan juga negatif, boleh berubah, kompleks dan juga benar. Yang tidak, yang bukannya tanda kelemahan, okey, memalukan, segala yang dimindas, segala yang negatif. Sesuatu yang anda pilih, sesuatu yang perlu berfikir hanya apabila merasa tertekan, bukan terma gila. Mental ni bukan gila ya tuan-tuan dan puan-puan. Gila mental ni mengalami tekanan gangguan mental, bukannya tahap siapa kata gila lah. Okey, tetap dan juga palsu. Itu yang kita kena jelas apa itu kesihatan mental. Ini yang berlaku dalam isu yang berlaku dalam kesihatan mental dan kita kadang-kadang kita berjumpa dengan bertemu dengan situasi ini dalam warga kita sendiri menjadikan iaitu kemurungan. Mengalami kemurungan, menyendiri, tidak bercakap dengan dan tidak bergaul dengan masyarakat, kecelaruan kebimbangan umum, okey.
kecelaluan panik, kecelaluan obsesif kompulsif, kecelaluan stres selepas trauma dan gangguan tidur. Jadi kalau rakan ada beberapa isu yang disenaraikan ni kena atasilah. Okey, di sini kenapa kesihatan mental ini penting? Okey, untuk kita tahu, untuk kita kena pasti dan juga untuk kita tahu cara menangani dan mengatasinya. Yang pertama, ia boleh membentuk identiti diri, mencapai potensi diri, persediaan, hadapi cabaran alam dewasa. Ini yang penting, maksudnya kita mesti memperkasakan dalaman diri kita dulu, secara mentalnya. Dari segi potensi diri, dari segi prestasi kita, dari segi kesihatan mental dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Bila diri dia sihat, dia akan pergi kepada perkembangan yang kedua, itu boleh menjamin gaya keibuapaan yang efektif, keharmonian dalam perkahwinan dan sebagainya. Itu merujuk kepada keluarga. Yang ketiga, dia menangani cabaran di rumah dan di tempat kerja. Sekarang ini kita banyak menghadapi cabaran sama ada di rumah dan di tempat kerja. Tekanan banyak berkaitan dari segi kehidupan kita sekarang ini. Sebagaimana yang saya terangkan pada minggu lepas, dari segi tekanan tempat kerja, tekanan majikan, tekanan dari segi teknologi dan sebagainya. Okey, yang seterusnya mencapai cara bekerja yang sihat dan seronok. Okey, itu yang penting. Kena seronok dalam bekerja. Memupuk hubungan dengan rakan sekerja, meningkatkan produktiviti. Ini hasil lah bila kita bekerja dengan seronok, bila kerja dengan rakan yang sihat dan seronok, hubungan rakan-rakan sebagai secara teamwork pun bagus, maka secara tak langsung dia dapat meningkatkan produktiviti. Dan akhir sekali membolehkan berdikari. Kita boleh survive, kita boleh mengatasi isu-isu ataupun tekanan yang berlaku di sekeliling kita, boleh meningkatkan kualiti hidup. Itu paling penting sekali. Ini yang dikendaki oleh pihak kementerian untuk warga-warga kementerian. Sebab kita selalu berhadapan dengan ibu bapa dan juga pemurid yang selalu memberi cabaran kepada guru lah terutamanya, dan juga AKP dari segi beban dan kerja dan sebagainya. Okey, ini yang saya nak tarik perhatian rakan-rakan ya. Tanda-tanda masalah kesihatan mental. Jika ada rakan-rakan yang mengalami tanda-tanda ini, okey, cuba kena pasti diri masing-masing lah. Yang pertama, letih dan lesu. Letih dan lesu ni adalah konteks diri kita. Bukan letih lesu lepas bekerja, letih dan lesu adalah konteks diri kita. Kita berasa tertekan, kita penat, rasa putus asa dan sebagainya. Okey, kerisauan melampau. Kerisauan melampau ini, kita kadang-kadang kita fikir benda yang di luar bidang kuasa kita, di luar tugasan kita. Kita berfikir benda yang di luar konteks kemampuan kita. Okey, perubahan selera makan. Okey, yang ketiga, perubahan selera makan ini dia ada dua keadaan, sama ada kurang selera makan ataupun makan secara berlebihan. Tapi dari warga kita ni saya nampak makan berlebihan mana. Kurang makan tu kurang tak ada dah. Okey, perubahan personality. Okey, ini personality maksudnya dari segi penampilan, dari segi image, dari segi kata jati diri, percakapan dan sebagainya. Okey, selalu berfikir atau bercakap tentang bunuh diri. Ini biasa berlaku. Kalau pagi ni kalau tengok berita pagi ni di Pulau Pinang soal lelaki terjun daripada tingkat 10 kerana mengalami tekanan. Okey, ni berfikir atau bercakap tentang bunuh diri. Okey, kurang minat terhadap aktiviti harian, selalu kemurungan, menyendiri dan sebagainya, mengasingkan diri daripada keluarga dan juga masyarakat. Okey, tingkah laku agresif. Ini yang kata di luar kawalan lah. Okey, kasar di tempat awam dan sebagainya. Yang paling akhir sekali mudah marah, mudah terasa lah, mudah tersinggung. Okey, ini dia menyebabkan tindakan-tindakan yang di luar kawalan. Ya. Okey, ini kesihatan mental berbanding dengan penyakit mental. Okey, ini dua isu ya, ataupun dua definisi yang berbeza. Kesihatan mental dan penyakit mental. Okey, ini yang saya kata berbeza. Kita kesihatan mental ni bukannya tahap gila. Okey, tetapi kesihatan mental ni menyebabkan kita nak membetulkan ataupun meningkatkan kualiti kesihatan mental kita. Okey, saya cuba tengok satu-satu kesihatan mental. Kesihatan mental ini merujuk pada nilai kendirian tinggi, berdikari, kemahiran pengurusan yang cekap, pandangan yang positif, pemikiran rasional dan juga bersungguh. Itu lebih menjurus kepada kesihatan mental.
Okey, penyakit mental di berlawanan tuan-tuan dan puan-puan. Penyakit mental penilaian kendiri yang rendah, kebergantungan, tiada gaya tindak, tidak bersemangat, pemikiran yang tidak logik, tiada motivasi. Jadi kita beri nilai lah. Kita berada di sebelah kiri ke atau sebelah kanan. Cumanya apabila kita berhadapan dengan rakan-rakan dalam warga kita yang menghadapi masalah mental lah, kesihatan mental yang terganggu ataupun penyakit mental. Okey, seboleh-bolehnya jangan orang kata memberi kata-kata yang melemahkan semangat. Sepatutnya kita bagi kata-kata yang orang kata yang meningkatkan semangat atau motivasi. Jadi ini adalah disenaraikan oleh pihak kementerian ini adalah apa yang tidak sepatutnya kita kata, kita ucapkan kepada rakan-rakan kita yang menghadapi masalah kesihatan mental. Jadi banyaknya ucapan-ucapan yang berunsur melemahkan semangat ataupun orang kata menyebabkan kurang motivasi lah. Lemah. Bagaimana ni? Dia dah catch dengan anak ni. Okey. Jadi ini ucapan-ucapan ni kalau ikut daripada kaunseling di pihak kementerian kita cuba elakkan dengan kata seolah macam kita memperlekehkan ataupun mengurangkan motivasi ataupun tidak memberi semangat kepada rakan-rakan kita yang menghadapi masalah mental. Okey, dan saya nak kongsi juga dengan rakan inilah kata sepatutnya kita buat ataupun sepatutnya tindakan yang boleh kita ambil untuk membantu rakan-rakan kita yang menghadapi masalah kesihatan mental. Okey. Pertama dengan kata-kata semangat, motivasi, kata-kata yang boleh membantu rakan kita meningkatkan kualiti dia, memberi semangat kepada mereka. Ini adalah kata-kata saya tak baca salah satu lah. Jadi kata sini lebih kepada motivasi, memberi semangat dan kata jati diri yang tinggi kepada rakan-rakan kita supaya mereka tidak terasa terasing ataupun dipinggirkan oleh rakan-rakan dan sentiasa diberi bimbingan oleh rakan-rakan untuk mengatasi masalah mental yang mereka hadapi. Ini adalah kata tindakan yang boleh kita ambil untuk membantu rakan-rakan. Kita boleh biarkan mereka menyendiri dan sebagainya. Bila menyendiri, dia membawa kepada kemurungan membawa kepada pemikiran yang negatif. Sampailah satu tahap yang kata tindakan membunuh diri dan sebagainya. Okey, ini ada 9 cara yang kita boleh amalkan untuk meningkatkan kesihatan mental kita. Okey, ini saya baca satu-satu lah. Okey, 9 cara ni yang pertama makan makanan yang sihat dan seimbang. Okey, sebab ini semua orang tahulah. Okey, yang kedua, berhenti sebentar daripada teknologi dan media sosial. Ini adalah salah satu tekanan juga kepada kita, terutama bagi rakan-rakan yang agak kurang mahir dari segi penggunaan teknologi, ICT dan sebagainya. Maka kurangkan sebentar teknologi dan media sosial. Jadi untuk mengelakkan daripada tekanan kepada mental kita. Okey, yang ketiga, libatkan diri dengan senaman sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Tak kira lah apa-apa bentuk senaman yang boleh menyehatkan dan mencerdaskan kita sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Okey, yang keempat, tulis 3 pencapaian setiap hari. Apa yang kejayaan yang telah kita buat dalam masa sehari? Sekurang-kurangnya 3 lah. Kalau satu kejayaan tu mungkin tak berapa nak ni lah. Okey, yang kelima, pastikan tidur yang cukup. Ini kita siapa fikir orang kata berumur ni tidur pukul cukup, pastikan kita tidur yang cukup. Okey, yang keenam, kongsi perasaan dengan rakan dan juga keluarga. Jika menghadapi sebarang masalah, berkongsi, tidak boleh orang kata membendung ataupun memendam perasaan tersebut seseorang daripada menyebabkan tekanan. Yang ketujuh, luangkan masa untuk diri sendiri. Kadang-kadang kita AKP ataupun guru lebih utamakan dari segi murid, dari segi kerja. Okey, jadi masanya bersama dengan keluarga ataupun diri sendiri itu kurang. Jadi kena ambil juga masa untuk diri sendiri, untuk mencerdaskan diri sendiri, semangatkan diri sendiri. Yang akhir sekali cabaran pemikiran negatif. Ini kena berfikir orang kata yang di luar kotak lah. Okey, kita kena ubah kita punya minda kita kena cabar minda kita untuk berfikir apa yang sepatutnya yang tak kata bekerja yang luar luar daripada kebiasaan.
Okey, akhir sekali fokus kepada masa kini. Okey, yang akhir sekali masa kini maksudnya tidak perlu kita memikirkan benda-benda yang di luar kawalan, di luar bidang tugas kita, di luar apa ni yang kata kemampuan kita dan sebagainya. Jadi apa yang fikir apa yang semasa yang perlu kita hadapi. Ini antara 9 cara untuk kita meningkatkan kesihatan mental kita. Jadi saya rasa apa ni ini biasanya telah diamalkan oleh kita dari segi hidup seharian lah. Jadi apa ni ini dari segi kesihatan mental tak banyak rakan-rakan ya. Itu saja yang saya boleh kongsi dengan rakan-rakan. Ini mental. Tapi paling banyak sekali mental lah. Sebab lepas ni akan diikuti oleh PKM untuk memahami tekanan. Tekanan ni sebenarnya tekanan dahulu baru pergi ke mental. Tapi mental lebih bahaya sebab kita dahulu ke slot untuk mental. Jadi itu saja yang saya kongsi mengenai kesihatan mental yang untuk pengetahuan rakan-rakan dan juga untuk kita mengatasi jika ada ciri-ciri ataupun gejala-gejala di kalangan kita lah. Jadi PKM boleh teruskan ke? Boleh. Jadi setakat ni saya mental dah habis dah ni. Habis dah. Ada mau terus tekanan lah. Kau ada rakan yang nak kongsi ke? Kau ada Kak Tun nak kongsi apa-apa Kak Tun? Dari segi kaunseling? Tak ada Cikgu Mi, tak ada Cikgu D, teruskan. Okey, kalau teruskan saya nak bagi ruang kepada PKM untuk slot yang berikutnya itu memahami tekanan. Jadi dengan segala hormatnya saya serahkan kepada PKM lah untuk seterusnya. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu Saidi selaku penyampai slot yang pertama. Terima kasih guru besar dan guru-guru kerana sudah hadir pada sesi GM kita pada pagi ini. Sebelum saya terlupa lah, boleh dengar suara dah? Boleh dengar Adi? Boleh. Saya terlupa selepas habis slot saya ni sekejap je. Boleh dengar. Dalam 20 minit lah. 10 minit kot. Jadi selepas habis slot pasal kaunseling ni psikologi ni, kita akan bagi ruang kepada Cikgu Azwel untuk nak cerita pasal ni hal-hal lain lah. Nak cerita pasal kerusu-kerusu markah-markah tu kan. Sebab kita dah jumpa dah ni. Dia akan bagi sedikit lah penerangan refresh. Dan juga saya nak ucap tahniah kepada Kiko lah dan bersama dengan Rul Hatikah, Ustaz Mahdi, Zalina dan semua guru permainan lah. Kena dapat menyempurnakan kuis online tu lah. Kuis online. Hari ni budak ada lagi dah olahraga. Jadi sebelum saya start, kalau line terputus minta Cikgu Saidi sambung dah. Kita tak tahu sebab kita ni buat GM ni online ni takut line tak gagah semua. Cikgu tak bagi dia senyap gitu. Cikgu Saidi sambung lah ataupun mana-mana cikgu pun boleh sambung. Bagi caranya, bagi pendapat kalau ada idea. Okey. Jadi saya teruskan lah. Saya teruskan slot saya iaitu berkaitan dengan stres. Dan izinkan saya untuk nak tutup video sebab saya ni banyak gangguan kat belakang ni sebab GM sambil-sambil ngasuh anak. Tak. Pagi ni buat nasi kau tua apa semua bagi obat. Jadi banyak gangguan, saya nak tutup dah video ni. Saya akan catch lah. Okey, saya akan ni lah. Boleh dengar Boleh. Boleh tengok slide sini. Ya. Okey, kita teruslah modul kesejahteraan psikologi. Tak bergerak video aku tak bergerak ni. Okey, nampak dah? Okey, nampak. Okey, dia nak cerita pasal apa itu stres. Kita boleh baca sebenarnya slot ni kita boleh baca lah. Stres tu apa dia? Desakan atau tekanan yang dihadapi oleh individu berikutan peristiwa yang berlaku pada mereka. Apa juga keadaan atau situasi yang mengancam tu dianggap mengganggu kita lah.
Jadi dia akan mari stres yang menyebabkan individu memerlukan keupayaan cara untuk menghadapi dia. Kita boleh faham, saya tak payah ulas lah sebabnya kita nak jimat masa. Stres ni. Stres ni boleh berlaku dari segi emosi dan fizikal. Emosi, berlaku perubahan emosi, berlaku kepada manusia yang normal lah. Emosi kita boleh clear lah. Tindakan dia tu mungkin berbeza daripada yang rutin harian. Kadang-kadang kita jumpa di sekolah, contohnya kita jadi bukan macam kemarin perangai tak beza hari ni. Mungkin tu lah, maknanya emosi dia tak stabil tu bila ada stres. Stres ni juga merupakan cabaran emosi yang tak dapat dipisahkan dari manusia. Memang tak ada hari stres ni semua, memang ada orang stres dan saya sendiri pun memang stres lah. Stres jugalah. Kadang-kadang tu memang tak ada lagi. Tak ada kata orang yang tak ada kata dia tu seorang yang kuat, strong, tak ada stres. Semua ada stres. Cuma kecil besar. Dia berlaku akibat perubahan luaran atau dalamnya yang melebihi kemampuan dia. Bila berlaku di lebih kemampuan dia tak? Segi kewangan, dari segi prestasi kerja, prestasi kemampuan menguruskan keluarga, tak mampu dia akan stres. Setakat tu boleh lah. Saya tak sulah banyak lah. Okey, adakah stres tu bahaya? Stres tu taklah bahaya mana. Jadi kata sini dia buat pakoh tak. Dia buat pakoh stres tak bahaya. Jadi kita tengok sebab apa tak bahaya tadi. Tak bahaya sebabnya kalau stres tu rendah, dia buat nama pakoh gitu, dia kata tidak bahaya. Dia ada 3 kategori stres. Bila stres rendah, boleh clear slide ni? Boleh clear ke? Okey, kita nampak. Okey, bila stres tu rendah, hasil kerja pun rendah lah kerana kurangnya motivasi dan tumpuan kerja. Jadi saya nak bagi contohnya, tak saya bagi contoh orang lain lah, bagi contoh saya sendirilah. Yang kita kata yang selalu terlibat dengan stres ni, saya boleh bagi contoh mudah. Saya pernah menjadi seorang pengadil national FAM yang bertugas Liga Malaysia ni, Liga tertinggi, start pada Liga Super sampai bawah dan juga peringkat Asia ni. Memang selalu stres lah. Memang saya bila saya baca slide ni, memang kena atas diri saya juga, di mana dalam situasi saya buat aktiviti tu, spesifik kepada bila saya dapat game. Game tu seminggu sekali, seminggu 2 kali dulu lah, bukan sekarang saya berhenti dah 10 tahun yang lepas. Jadi bila saya dapat game tu, saya rasa game tu game mudah bagi saya. Game mudah lah. Game saya stres, saya rendah. Stres hak rendah. Jadi kita akan kurang motivasi, kita perlekeh kepada pemain-pemain tu biasa under control. Kita tak banyak prepare lah, tak banyak prepare dari segi fizikal, dari segi fitness, menyebabkan game tu jadi out. Jadi hancur game tu. Jadi sebab kita terlampau tak ada stres. Sebab tu bila saya terlibat dengan benda-benda lagi ni, saya dinasihat oleh instruktur saya, kalau kita ada stres lagi baik untuk nak buat kerja. Dan bila saya dapat game yang medium lah, semacam separuh akhir ke, saya ada stres peringkat sederhana. Di sini disebut stres peringkat sederhana ni adalah paling baik kerana dia dapat meningkatkan motivasi perkembangan. Maksudnya kita kaitkan dengan prestasi kerja kita. Kalau kita stres sederhana, kita ada rasa bimbang, ada rasa rusi, kita akan buat simulasi sebelum kerja kita. Kita buat shadow training, macam kalau mengajar kita buat prepare gini-gini, kita buat awasan. Gapo kalau berlaku gini, gapo pelan kita nak buat. Semua benda tu adalah stres. Bila kita stres, kita rusing. Takut jadi gini, bila jadi gitu, kita akan prepare awal lah. Jadi bila ada stres peringkat sederhana ni,
game saya buat tu berjaya. Dapat 8/10, 9/10 gitu. Sebab kita sentiasa berhati-hati dalam kerja kita, dalam stres. Dan stres yang paling bahayanya adalah stres bila kita ada stres di peringkat yang tinggi. Tinggi. Maksudnya kita struggle sangat. Saya struggle bila saya dapat game. Saya pernah dapat game di Indonesia lah, di Bandung. Stres Indonesia lawan Timor Leste. Stres sebab semua dua-dua pasukan nak menang. Saya stres. Game tu pun saya tak dapat markah tinggi sebab sebabnya saya cedera. Bila stres sangat, saya overload training. Kita buat sesuatu benda tu kita rasa takut-takut, macam kita ni rasa kita diberi A-nya game tu gini-gini, kita buat overload training, kita jadi macam tertekan lah. Jadi bila kita buat game, kita sudah burn out dah. Game tu habis tapi kurang ni lah, banyak mistake, banyak keputusan mistake, banyak komplain. Tu peringkat tinggi, kita stres sangat. Padahalnya kita jangan stres sangat lah. Jadi dan saya juga pernah cedera. Bila saya balik daripada Indonesia tu, saya kena buat fitness test pula. Saya training 2 minggu sepatut sebulan, saya stres takut tak lulus, saya gomor 3 sesi, pagi, petang, malam. Menyebabkan saya cedera di Achilles tendon, putus keting. Itulah sejarah saya. Kesannya stres ni, kalau terlalu tinggi kita buat sesuatu benda tu dengan stres, dengan kesan kepada fizikal kita tu, kita tak rehat, tak ada recovery. Jadi bersara sampai hari ni lah, putus keting tak boleh jalan lah. Selama 2 tahun putus tak boleh jalan. Jadi tu maknanya ketiga-tiga stres tu kita boleh compare lah. Stres pekat rendah, pekat sederhana dan pekat tinggi. Jadi untuk sebagai panduan kita lah untuk nak menguruskan stres, mana kita kita berada lah. Jadi kita beringat lah sebab kita dah ada pengalaman. Saya pekat tinggi ni, saya pernah dah nak buat game di Kedah. Game di Kedah. Saya nak start game tu saya stres. Saya bangun pagi, saya darah. Dan bila saya nak start game tu, saya darah hidung. Menyebabkan saya terpaksa diketepikan. Tukar posisi daripada pengadil pada game tu jadi akak papel. Saya darah hidung. Stres sangat. Saya takut nak buat game tu. Sebab pemain yang star-star belakang kan. Tu nak cerita pasal pengalaman stres kaitan dengan saya lah sebab saya bagi contoh yang mudah lah tu. Okay, seterusnya lah. 3 jenis stres yang kita perlu tahu. Nampak dah slide ni? Nampak dah slide ni? Nampak. Ya, saya nak ringkas lah. Stres yang kecil tapi yang paling banyak dialami oleh masyarakat disebabkan oleh kehendak harian lah. Hak kecil-kecil lah, nak go tu, nak go ni, nak makan burger, nak makan tu, nak masa PKP tu, nak makan go tak nak beli, tu biasalah nak berderak. Lepas tu episode stres, hal ni biasa, sering dilihat oleh individu yang meletakkan matlamat yang tak realistik lah dan stres akibat tidak mencapai matlamat. Jadi maksudnya kita nak buat sesuatu perkara tu bukan pada tahap kita. Macam kalau kita ni kita duduk pada tahap ni, kita nak satu jawatan yang lebih tinggi, kita tak tahu kita ni mampu ke tidak lah. Tak mampu ke tidak kita nak pegang benda tu. Jadi kita mesti berpijak atas bumi yang nyata lah. Jadi bila kita orang bagi, kita boleh buat. Tak boleh nak buat. Itu salah satu lah stres juga tu. Kita nak matlamat yang tinggi tapi kita tak ada pengalaman, tak ada belajar ke apa. Cuba kita nak saja. Tak boleh. Stres tu stres. Stres lah kalau kita dapat benda tu kita akan stres. Itu yang ramai yang jadi free tu. Lepas tu chronic stress. Chronic stress ni sangat bahaya dan tak sihat. Stres yang berterusan, dia stres semua. Jadi sikit-sikit stres dia akan bawa kesihatan dan psikologi lah. Jadi menyebabkan dia bila berlaku gitu, dia akan jadi satu habit dia dah. Mudah sombak, sikit-sikit mudah sombak. Tu stres semua, stres bahaya. Baik, kita tengok punca stres. Punca stres. Balik
Ya. Ada saya dengan asuhan. Okay. Punca stres. Punca stres ni dia boleh berlaku sini, dia tulis lipat sebab lah dalam slide hak KPM bagi ni. Kalau kita buka dalam slide hak kesihatan, hak kementerian lain, dia ada tak serupa, ada hak ni kurang hak tu, tapi kita akan guna modul hak KPM ni lah. Boleh nampak tadi slide ni? Nampak. Okay, dia punca stres di sini disebut ancaman survivor. Ancaman survivor ni maksudnya bila berlaku bila kita berada dalam keadaan terancam, sama ada dari segi emosi, fizikal dan perasaan, supaya takut untuk nak mengatasi ancaman yang sedang dihadapi. Mana kita tu survivor lah. Tu. Kalau stres dalam diri ni maksud dia stres dalam diri di mana anda salah seorang yang berkemampuan, maksud dia seorang yang mempunyai personality jenis A ataupun dia tu angan-angan tinggi, bukan angan cerita tinggi, nak jadi gol ni, berkehendak kesempurnaan dan semua kerja pun selalu mementingkan hasil, prestasi. Tu stres dalam diri tu. Dia nak benda tu perfect. Bila dia mengharapkan kesempurnaan tu, yang suka nak capai tu, memang bila tak capai kak, stres dalam diri lah. Maknanya 5 harapan kesempurnaan yang tak realistik, dia buat KPI yang tak realistik lah, tak logik dengan diri dia, tu dalam diri dia. Lepas tu yang 3, stres persekitaran. Ataupun di sekitaran ni ataupun cara disebabkan cara hidup lah, cara hidup. Persekitaran tempat kerja, tu maksud dia nya. Pada contohnya ruang kerja yang sempit. Tempat kerja sempit, bilik guru sempit tak. Ruang bising. Bilik pejabat bising, gagal, tak ada apa tu nak duduk sore tu, nak selesa, nak tenang buat kerja tu, dia panggil apa istilah tu dia panggil Privacy. Privacy. Tak ada privacy tak. Semua benda dia jadi itulah stres dia. Ada juga jenis stres so kawasan kota yang tak stres tu boleh menyebabkan stres persekitaran. Kita tak jalan lagi sekolah kita dah pertandingan bilik guru ke apa semua, tapi ada sekolah jalan dah. Kita malah nak buat lagi lah sebabnya banyak kerja benda gitu, jadi kita masing-masing menyepel masing-masing lah. Cara sekolah pejabat yang tak cekak lah, kursi redan lah, bilik tak ni lah, tu stres. Bila masuk bilik stres, kita masuk bilik tidur, masuk bilik anak stres, bilik anak berkubar-kubar itulah maksudnya persekitaran lebih kurang. Stres ni perasaan lah, dia akan mari secara automatik, cara on the spot gitu lah. Okay, stres disebabkan oleh cara hidup dan pekerjaan. Faktor yang menyumbang kepada stres jenis ni ialah beban kerja terlalu tinggi ataupun terlalu kurang. Ada setengah orang tu majikan bagi dia belakang kerja. Semua jawatan bagi dia belakang sebab tak ada orang lain. Contohlah. Ataupun tak bagi langsung dia. Bagi orang yang nak pada prestasi, nak pada hasil, dia nak jawatan semua. Ada sekolah-sekolah dia pertikam apa dia tak bergagal ni kau orang tu ya. Gitu. Tu pun boleh mari stres juga. Lepas tu stres disebabkan cara hidup ni dan pekerjaan ni dia dibebani oleh tanggungjawab di luar keupayaan dia dan pengalaman dia. Dia tak ada pengalaman. Tak ada pengalaman langsung nak bagi juga kerja dia. Tapi macam kita ni kita terpaksa bagilah sebab kita semua guru ni kita tak ada orang, jadi kita kena belajar lah.
Tapi hakikatnya akan mari stres juga. Walaupun saya sebut lagi tu akan mari stres lah. Nak belajar, nak suruh pandai, nak suruh mahir itu pun satu masa jugalah. Lepas tu menghadapi banyak rintangan yang tak sepatutnya diselesaikan oleh dia. Oleh seorang tu. Dia banyak sangat masalah, banyak rebol sangat dia kena selesai ke. Lepas tu stres cara hidup lah, cara pekerjaan dia. Lepas tu tekanan dari segi masa dan tarikh luput kerja. Mana masa dia tu, deadline dia tu mungkin tak sempat dengan dia tu. Dia ada kaitan dengan cara dia buat kerja lah. Cara dia kerja, planning dia. Tak? Mungkin bagi 2 hari tak ada siap bagi dia. Pejabat nak 2 hari, dia stres lah. Tapi ke mana-mana pun tak ada lagi dah. Dia berkata pada kualiti kita lah. Jadi hak lain-lain tu banyak kena sebut banyak dah. Beban kerja tinggi, ada hak keluar di luar keupayaan. Semua banyak, jadi saya nak cepat ni. Terkena kerja orang jawatan baru. Hak tu dia berkaitan dengan cara hidup, cara dia selesai masalah, cara hidup dia rutin dia. Kalau dia nak selesai masalah, dia nak buat lagu mana, dia terus straight to the point ke, dia terus benda ke, cara dia lah. Jadi seterusnya tengok slide ni, tanda-tanda stres. Boleh tengok dia slide ni? Boleh clear eh? Dapat. Okey, sini saya pun boleh. Kita semua pun benar ada stres belakang. Saya bagi contoh saya ya. Sebabnya contoh yang mudah sebab bila tengok slide ni ada berlaku kita. Sebagai contohnya fizikal, tanda-tanda fizikal macam kering mulut, gemetar, sakit kepala, serupa betul lah. Saya pun kalau saya nak buat satu tugasan yang berat, nak pergi temu roga sebagai contoh, tak malu-malu saya royak ni. Saya bangun pagi saya akan berok darah selalu. Saya akan berok darah. Saya buat pengecaman bahawa saya ni stres ni. Saya stres. Sebab saya tak ada penyakit bahagian tu, tapi apa saya berok berdarah bangun pagi. Bila berok tu keluar darah. Jadi saya boleh buat pengecaman, buat beberapa ni bahawa saya stres. Jatuh berdebar-debar tu, lenguh apa semua tu betul. Bila kita buat aktiviti fizikal pun, bila kita stres, kita akan cepat letih sebab kita jantung kita berdebar awal sebelum kita darah kita panas. Sebelum kita tubuh kita betul-betul panas apa semua tu, sebelum keadaan nadi aktif kita naik, jantung kita dia berdebar awal, dia tinggi awal. Kalau kita start pada kita nak berlari contohnya, saya nak buat game lah. Kalau saya stres lebih, tanda-tanda dianya bila kita cek nadi kita dengan gel tu naik sampai 120 dah. Sepatutnya kita di permulaan nak start kick off tu kita baru 60 70. Kalau saya dalam keadaan normal saya tu, tapi bila saya cek nadi saya sebelum nak start kick off tu dengan monitor gel heart rate saya tu 120. Bermakna kita jatuh, kita debar-debar dah. Ada sebab tu kita takut sebab penonton 80,000, 90,000 duk tengok kita debar awal, jadi kita stres awal, stres. Bila kita stres tu kita jadi kadar nadi kita tinggi. Kita letih dah. Tak main letih dah kita. Tu contoh. Contoh tanda-tanda kalau kita nak kenal kita stres ke tak. Kalau kita ada alat sukan semua, kita boleh check dengan alat teknologi lah. Ada orang tu sakit perut, mula perut, biasa tu. Biasa hormon apa ni, gas apa semua. Jadi dari segi psikologi pun kita akan gelisah. Sama lah. Cepat marah, lemah semangat, bimbang, kurang daya tumpuan, kurang konsentrate lah. Tak nampak benda tu buat silap. Terus ke, play on semacam dah. Advantage semacam. Pemain kena tackle, berguli bati pun kita play on sama. Jadi tu maknanya kita stres buat kerja. Kita tak ada nak fokus. Tak ada nak concentrate. Tu saya bagi contoh atas diri saya lah. Sebab kalau saya bagi contoh atas orang lain, takutnya pula
Orang cepat marah tu pun stres lah, cepat marah ada. Benda boleh bincang. Kita mungkin dia ada stres kau muka lain, kau tak tahu. Okey, kita terus sekarang. Stres. Apa yang akan terjadi sekiranya saya tak dapat ambil berat? Saya tidak ambil berat, stres ni. Kalau dalam jangka masa panjang, kalau kita waktu ira gitu, kita sebab apa yang akan terjadilah. Kalau kita waktu ira gitu. Ada orang dia boleh kesal, dia stres, dia ngaji, dia tahu lah, dia tahu dia stres. Ada orang tak khabar langsung dia stres. Tak khabar dia muka dia perangai tu perangai dia biasa. Jadi kalau benda ni tak dikesal dalam jangka masa panjang, jadi buruk daripada diri dia. Dia jadi habit perangai dia. Dia jadi macam dah sekali awak tak ira lah perangai dia gitu tu. Jadi dia punya personality, dia punya identiti dia jadi buruk lah. Dia dikenali sebagai sombak lah. Orang sombak tak boleh lah. Jadi dia kena ambil tindakan untuk mengatasi masalah ni. Dia akan memberi kesan pada diri dia lah. Mudah letih, cepat penat. Dia sentiasa penat. Sentiasa kecewa. Kecewa semacam. Pasal kecewa semacam lah. Lepas tu hilang semangat. Jadi bila stres bila kita berlaku stres gitu dengan sayang di tempat kerja, kita kena ada letak atas sifat belapan dada. Gitulah. Sabar je lah. Belapan dada. Jadi kalau saya belapan dada lah. Waktu ira bila tengok sesuatu benda, kalau saya stres, jangan dilayan mana perasaan kita tu. Kita belapan dada. Sebabnya semua benda tu bukan boleh ikut kehendak kita lah. Apa perlu saya lakukan untuk mengurangkan stres? Buat kan nak kurangkan stres? Kita perlu terima kenyataan lah bahawa kita sedang stres. Lepas tu kita kena pasti punca yang menyebabkan kita stres. Cari punca lah. Kalau bila saya kena tanda-tanda stres, saya berok darah, nadi saya tinggi, saya tarik nafas, saya simulasi balik, shadow imaging balik bahawa ni tak ada gapo tak ada gapo, kita boleh kontrol dia gini. Jadi kita kena main psikologi lah. Bila kita kena pastikan benda tu dapat ni. Supaya orang suka ni memang dia akan stres sebab dia sedang menuju ke sesuatu dia nak menang ke. Macam orang belum lari, orang main suka jurulatih bola jaring, tanya Ruhatikah lah. Stres macam budak kalau main tak. Budak nak main, cikgu yang stres. Budak nak main sebab mengharapkan sesuatu yang lebih baik lah. Yang terbaik. Terbaik lah memang. Jadi memang ada. Tapi kalau kita dapat mengatasi benda tu, insyaAllah lah kita boleh kontrol. Kadang-kadang efek tu mari kita tak jenuh tidur tak. Tak jenuh tidur malam nak tanding tu. Semua tak kena. Jadi cukup kedok lagi bila 4 kali bila bekas hari semua. Tak. Jadi itulah stres tu sebenarnya tu. Lepas tu kita kena pelajari teknik dan kaedah pengurusan stres. Kita kena belajar lah. Dan slot saya ni tak complicated lagi pasal input-inputnya, cuma saya akan bagi poin-poin gitulah. Lepas tu sekiranya tiada perubahan dalam masalah stres, yang tak ada perubahan dalam stres tu dalam masa 3 minggu. Anda buat teknik-teknik semua sekali, kita kena jumpa pakar lah. Macam sekolah kita, step tamu kena jumpa karakter lah. Dia guru kaunseling ke. Dia akan menguruskan, kena pergi luar masalah ke karakter lah, cikgu-cikgu kena luar saya ni gini tak. Karakter insyaAllah dia akan boleh selesai lah. Sebab dia beri tugas sebagai guru kaunseling bukan sahaja kepada murid, tapi kepada guru juga sebagai sahabat pendamping. Okay, ada lagi? Kita ada dah, penilaian program kita dah. Jadi saya rasa tu saja untuk slot saya pada pagi ini. Kalau ada gapo-gapo kekurangan, orang berpengalaman macam Lokman, orang lama lah, cikgu Nasri ni, orang lama bahagian suka ni, dia tahulah dia bahagian nak stres ke mana. Cikgu-cikgu akademik, budak nak berasa tu, dia tahu cara-cara semua aktiviti bahagian akademikku dan juga semua ada pengalaman belakang pasal stres.
Cuma saya sini saya kongsi slot sahajalah. Dan saya bagi contoh saya tu sebab saya tak nak bagi contoh orang lain. Sebab takutnya berlaku salah kecek. Takut ni lah. Jadi saya bagi contoh saya mudah. Sebab benda tu berlaku atas semua orang, stres ni mari. Jadi terima kasih dulu saya nak ucap. Saya rasa tu sajalah untuk slot stres pada pagi ni. Sebab tadi saya janji sekejap dah. Ada berapa cikgu nak tambah boleh tambah. Itu saja. Terima kasih. Teruskan. Okey, terima kasih pada PKM. Jadi itu dua slot untuk pagi ni ya. Untuk dua slot pagi ni kalau kita tengok dari segi slot akan datang, kita akan berkongsi dengan cara-cara mengatasi tekanan dengan beberapa teknik-teknik yang disediakan oleh pihak kementerian lah. Jadi untuk hari ini kita hanya berkongsi mengenai kesihatan mental dan memahami tekanan saja dulu. Jadi saya dua slot tu aja. Mungkin rakan-rakan lain ada nak kongsi apa-apa info. Katun ada apa nak tambah Katun? Ada Katun ni? Tak ada. Tak ada, teruskan. Kata Cikgu Wen nak bagi info sikit pasal kursus tu, teruskan. Cikgu Azwar. Cikgu tak akan apa-apa. Okey, boleh apa ni, jadi kita serah pada Cikgu Azwar lah. Mungkin ada beberapa info mengenai kursus dan sebagainya yang perlu beliau kongsi bersama kita pagi ni. Jadi Cikgu dah sedia? Cikgu Azwar. Ada di siar, ada di udara kan ni? Cikgu Nyak ni? Okey, sebelum tunggu Cikgu Azwar, takut dia ada giminai ke apa. Kita Cikgu Rosdi Mak Ali ada, Pak Cik D. Nampak tua Pak Cik D ni. Dia. Nak cerita pasal tadi. Okey, Azwar. Okey, sila Cikgu Dengar. 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 Saya terabuk. Ada. Tak tinggal ni. Ada sama sini. Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Mengenai SPL KPN saat ni saya telah buka laman web SPL KPN tapi unavailable. Pagi ni tak boleh nak buka, jadi tak boleh nak download lagi data terkini SPL KPN. Baik, sebut sikit ni dah ni. Tak pandai aku nak royak ni. Baik, SPL KPN ni maksud dia sistem pengurusan latihan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kaedah pengiraan SPL KPN ni 6 jam bersama dengan 1 hari. 6 jam sama dengan 1 hari latihan. Jadi latihan ni sebenarnya tak ada hak. Kita nak buat banyak mana pun boleh, cuma syarat dia minimal kena capainya 5 hari berkursus. Maknanya 30 jam lah berkursus. Kursus dia ni seperti latihan bersemuka macam ni lah kita buat macam ni, Google Meet apa ni. Lepas tu pembelajaran kendiri tu seperti apa ni? Pembelajaran kendiri ni seperti EPSA. Pembacaan buku, book review, tu pembelajaran kendiri lah. Dan juga sesi pembelajaran. Sesi pembelajaran ni macam PLC lah, sesi pembelajaran. Baik, sebenarnya sekolah kita ni, cikgu-cikgu sekolah kita ni sebenarnya tak ada masalah. Tak ada masalah dah, mana dekat dah nak cukup ya. Syarat minimal kursus tu 5 hari kursus ni 100% dah. 100% dah, semua cukup dah. Cuma masalah tak cukup laginya ialah J kredit. Supaya saya duk ayat sama kan, J kredit tu. Dia nak 42 J kredit. Jadi, dengar ni? Dengar. Dengar. Jadi, dengar. Orang kecil sorang baik, rata-rata pokok kita ni sudah capai 30 J kredit. Jadi nak lagi 12. Jadi 12 ni berapa buah buku kena buat? 2 Kali. Okey. 2 butir. Yalah. Anak super nak tanya tak ingat lah.
Jadi kita nak dua buah buku lagi lah. Dua buah buku sama dengan 12 jam. Jadi cukup lah, tak ada masalah. Jadinya kredit dia ni dia akan up dalam sistem SPLKPN ni 2 kali sebulan. Jadi kita isi kita masuk, saya ngesuh ke apa, dia tak akan naik lagi lah akumulit dia tu. Jadi dia akan apa ni, dia akan up tu bila tengah bulan dengan hujung bulan. Macam bulan ni kak, kalau kita nak cukup bulan ni, kita kena buat sebelum 30 Jun lah. Mana kena buat buku review ni 2 butir lah, buat 2 butir, beres tu 2 butir. Sebab pok kita ni banyaknya 30 je kredit. Cukup dah. Mana 2 butir beres lalu. Kalau nak buat lebih sebutir pun, molek. Gitu. Macam cikgu di tu jeruak dah dia. Jeruak dah. Tak masuk dah dia. Tak masuk dah. Jadi kalau boleh kak, yalah. Molek lah. Tak ada lagi tu nak ngesah. Tak apalah saya ngesah apa-apa ni lah. Kita ngesah hak mana tak cukup lagi. Hak jeruak tu biar-biar dulu lah. Tak? Beres dah? Satu, cikgu saya buat laporan, dia boleh buat laporan. Kalau apa ni, macam saya tak ngesah ke berapa orang mau buat lama, tengok tak ada ngesah ke apa, dia boleh buat macam aduan ke sistem SPLK ni. Jadinya lah ni kalau boleh kak, pokok kita pakat cukup lah buat review 2 butir lagi. Macam Kak Suriza, Kak Zah tu dia buat dah. Saya ngesah dah. Cuma lah ni tak boleh nak buka. Ngesah lekat. Jadi cukup dah Kak Zah tu. Beres dah. Jadi hak mana tak itu tu saya minta biar boleh sebelum ujung bulan ni lah. Mudah ya tak. Kalau tak faham nak buat gan review tu, boleh PM saya lah. Rasanya tak ada gapo lah nak ayat. Tu je lah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih apa ni juga sebenarnya apa ni SPKPN ni benar bukan payah sebenarnya apa ni kita kena cukup 5 hari ataupun apa 42 je kredit. Sebenarnya benda yang kita ada dan sebenarnya kita buat hari-hari dah, cuma tak rekod je. Buku baca semua. Tak rekod je. Jadi apa ni yang mana tak cukup tu boleh tindakan sebelum kalau nak comel sebelum untuk pelaporan Jun ni kena beres sebelum 30 Jun lah. Itu saran daripada SU kita lah. Jadi Mi ada apa Mi? Tak ada dah. Kau nak suruh Abang Bat kau ada apa info? Cikgu Bat. Abang Bat ada apa info Abang Bat? Saya nak tambah panis sikit dah. Teruskan. Boleh saya teruskan dah? Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selit sikit pasal PBD kemarin. Saya tak limak dengan CPD kemarin. PBD kita siap lagi dah. Saya nak masuk je. Untuk mungkin Zaleha, ramai cikgu tanya saya. Mengajar Zaleha tahun 5 deh. 5 je deh. Sebab dia bermasalah awal tahun itu. Dah bulan Mei ni baru dia aktif, dia jawab yang tugas yang cikgu bagi. Jadi mungkin dia tercicir untuk belajar. Jadi saya tanya berkaitan dengan halaman ini PPD. Nak bagi tahap berapa dia tu? Sebab ada cikgu yang dah bagi tahap 2 untuk hari-hari. Cikgu mengajar Zaleha tu minta tolong tengok Zaleha tu dia setara mana. Dia budak pandai. Tak boleh bagi dia tahap rendah sebab dia budak pandai. Bila awak mari yang ni dah ni dia mungkin tercicir, jadi cikgu kena ambil cara secara persendirian. WhatsApp personal dia bagi tugas yang tercicir sebelum ni tu secara personal. Jangan bagi secara mendadak, bagilah. Bagilah dia. Biar dia ambil ni, dia pelajar lain. Kalau dia tu dekat tahap 5, tak bolehlah dia bagi tahap 5, tahap 2 dia lah ni. Sebab dia tu pandai. Dia tak boleh tergolong dengan budak pandai lah untuk PBD tengah tahun ni. Zaleha tu. Cikgu tahun 5, mengajar Zaleha tu. Dengar aku tak tu? Dengar. Deh.
Jadi untuk subjek Zaleha tu saya akan tanya seorang-seorang lah, cikgu dia nak bagi tahap berapa kan untuk pengisi PBD hari ni nak start hari ni. Jadi untuk Zaleha tu kita dulu cikgu inilah bagi latihan lebih lah sikit dia tertinggal sebelum. Okay. Itu saja untuk PBD. Quiz tu ini dengan ini alhamdulillah. Ini ramai juga yang respon jawab lah. Kalau tak ada yang program adalah bolehlah cikgu dia. Tak apa. Terima kasih banyak. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Ustazah Ratika banyak membantu saya dari segi aku dan juga membantu rakan-rakan dari segi perdasaan yang tak sedar bilik darjah. Sebenarnya saya nak kongsi dengan rakan-rakan mengenai isu Zaleha ni. Pertama, kita kena faham betul-betul apa itu PBD sebenarnya. Pentadbiran bilik darjah ini kita jangan tengok pada skop akademik semata-mata. Sebab pentadbiran bilik darjah ini pentadbiran itu dibuat secara menyeluruh mengambil kira jeris jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial murid. Bukan tengok pada kata kita punya mindset kita akademik semata-mata. Mungkin murid macam Zaleha ni dari segi BPK kata mungkin dia tidak hadir ke sekolah dan tidak bermakna kita tidak boleh membuat pentadbiran kepada murid ini. Pentadbiran boleh dilakukan sama ada oleh guru ataupun di kalangan keluarga mereka di rumah. Tetapi tugasan dari segi pengajaran akademik, dari segi penulisan dan sebagainya mesti diberi sebagai satu intervensi kepada murid ini sebab tercicir dari segi akademik. Tetapi dari segi akademik jasmani, emosi, rohani dan juga sosial perlu diambil kira dalam membuat pentadbiran PBD. Jadi isu Zaleha sebenarnya dia tercicir dari segi intelek sahaja. Dari segi jasmani dia okey, dari segi emosi dia mungkin ada sedikit gangguan, rohani dia mungkin sedikit, sosial mungkin sedikit. Tapi kalau kita nak bagi taksiran murid ini TP1 ataupun TP2 agak tidak sesuai. Tidak sesuai sebab mungkin murid ini ciri-ciri segi akademik tapi background dia sebelum ini adalah TP5 contohnya. Mungkin paling minimal kalau saya kata dari segi pentadbiran profesional sebagai seorang guru mungkin TP4 ke atas. Kalau TP3 ke bawah mungkin tak sesuai sebab murid Zaleha ni murid yang cemerlang. Bagi itu pendapat saya lah. Tapi dari segi pentadbirannya PBD ini jangan kita kecilkan dia punya skop hanya berpandukan pada intelek semata-mata. Supaya juga dari segi isu murid yang kata pemulihan lah. Pemulihan mungkin BM boleh bagi TP1 sebab ataupun TP2. Tapi tak semestinya cikgu PG bagi TP2 juga. Sebab murid pemulihan tak boleh baca je. Merapat pada tak ada masalah. Jadi supaya isu Zaleha. Jadi mungkin kalau mungkin rakan-rakan bila timbul isu lagu ni dari segi SOP yang dikeluarkan oleh BBK, rakan-rakan guru yang mengajar Zaleha ini mesti duduk semeja berbincang secara profesional untuk memberi tahap penguasaan murid ini secara betul supaya tidak timbul isu dalam pelaporan secara telus. Dan perbincangan profesional ini boleh direkodkan dalam SPA KPM tak lebih 2 jam. Itu yang disarankan oleh BPK. Jadi saya sarankan kepada guru yang mengajar termasuk guru kelas Zaleha ni duduk semeja dan berbincang. Itu saranan yang dikeluarkan oleh BPK lah. Jadi minta rakan-rakan jangan kecilkan skop dia kepada akademik semata-mata sebab PBD ni sebelum ni saya yang menguruskan pikat daerah. Okey, jadi itu saya nampak isu-isu jangan kata kena tengok dari segi semua aspek murid, kemenjadian murid. Jadi minta maaf itu saya kongsi untuk membantu rakan-rakan lah. Jadi kalau bagi TP1 TP2 macam tidak sesuai lah. Jadi terima kasih kepada Ustazah Ratika untuk PBD. Mungkin saya buka ruang untuk Cikgu Bat. Mungkin ada apa info yang nak dikongsi dengan ruang yang ada ni. Satu lagi cikgu dia cepat sikit satu lagi. Saya baru teringat. Untuk PBD kemarin tegur daripada PPD Puan Rahida dia kata kebanyakan cikgu yang ambil mudah jalan untuk subjek seperti seni muzik, seni ataupun PJ deh. Macam contohnya satu kelas tu dia pakai kalau nak bagi tiga berlaku. Kalau seni lukis-lukis tu kalau seni visual tu kalau nak bagi 4 berlaku. Dia kata tak semestinya budak tu ada orang pandai lukis, ada tak pandai lukis. Jangan bagi duk main
Okey, kelas ni aku bagi 3. 3 senai bagi dia kata. Tak boleh begitu dia kata sebab budak dia lain-lain. Pandai nuki, hok pandai macam PJ juga. Hok pandai melompat, hak ada hok tak pandai. Tak boleh, dia kena beza deh. Jaga-jaga deh. Yang duk main tahun 3 ni, 3 je nak beri 3 lah, seni. 3 belakang. Kita tengok pelajar dia. Hok pandai nuki, kau tak pandai nuki yang gitu. Tegur dia, marilah. Biar nampak beza lah sikitnya. Ada 4 tu, ada 5 tu dia kata. Okey, itu saja. Okey, betul juga. Sebenarnya itu saya kata kalau dalam PBD ni, kalau PJ lah walaupun murid tu bermain depan dia, kita tak boleh bagi 3 belakang atau 4 belakang. Itu saya kata itu bukan PBD, itu PB, perabuh. Dia PBD sebenarnya mengikut apalagi pada jika ada apa belah orang pun, mungkin ada murid yang aktif, mungkin ada murid yang pasif, mungkin ada murid yang berada di tepi, mungkin ada yang berada cegah. Maka pentafsiran itu mesti melakoni semua aspek murid. Dia tak boleh ambil pukul rata kata pak belakang. Itu PB tu, perabuh ya. Jadi situ saya nampak cikgu tidak merujuk kepada DSKP. Cikgu tidak memberi pentafsiran murid, tidak merujuk kepada penjajaran dokumen kurikulum. Jadi ada sanad prestasi yang perlu cikgu rujuk untuk memberi pentafsiran kepada murid TP apa. Jadi betul lah pada dia kata tu. Kalau bagi di pipak belakang tu ada panggil PB lah, perabuh. Jadi itu sarana pesanan daripada Pratikah lah untuk dengan kita bersama lah. Jadi terima kasih Tekah. Ada lagi Tekah? Nak kongsi? Tak ada dah. Okey, terima kasih. Okey, Mi, mana kita buka lalu web pada bebak ke? Cikgu Bat ada sini lah? Ada ke? Ada tadi. Kalau tak ada, Cikgu Bat tak ada, saya nak mencela sikit lah pasal ni kan. Sebelum terlupa pasal hak kata bagi tahu baru ni, dan saya pun nak panjang berkenaan dengan pertandingan kelas PDPR ni sepanjang tempoh lockdown semua ni. Jadi minta kerjasama guru kelas lah. Guru kelas sebenarnya kita nak buat ni sebagai motivasi kepada murid lah, insentif sikit lah, tak ni mana, tak besar mana. Cuma baru ni nak bagi tahunya semua settle dah dari segi keputusan dengan Kak Tu, dengan guru besar, dengan Cikgu Bat pun dah lebih ada. Kita akan bagi hadiah tu kepada murid tu sebulan sekali lah, sebab ambil kira dengan cikgu, tak usah bagi cikgu banyak kerja, tiap-tiap minggu kena pilih budak. Jadi kita bagi sebulan sekali, kita ambil 2 orang sekelas. Kita ada mana 1J 2 orang, terbaik dia kelas 1J, terbaik kelas 1U, sehinggalah tahun ni guru kelas dia kena pilih. Guru kelas yang pilih budak ni melalui feedback daripada guru-guru subjek lah. Sebulan sekali lah. Hak bulan ni pun guru-guru kelas kena bagi nama dah kepada cikgu Kak Tu ni, 2 orang sekelas. Dia lagi ni, dia budak yang aktif dalam PDPR, bukan sekadar dia ambil nama, tulis kehadiran tu, tak lah kita main nampak dia hadir, ditulis, tapi cikgu subjek tu tahu budak tu hadir lagu mana, hadir dengan aktif ke, hadir sahaja nama ke. Jadi dia pilih yang terbaik lah bagi subjek dia, dan dia guru kelas dia akan nilai lah sama ada subjek BI ke murid ni, dia gunalah elemen mana-mana pun dia dapatkan 2 orang yang terbaik untuk kelas tu. Jadi Kak Tu akan bagi hadiah, bajet hadiah mengikut unit counselling. Tu sebulan sekali lah, kita akan start bulan ni nak habis dah. Boleh dah, dan cikgu-cikgu nak subjek tu nak sinkronis dengan guru kelas tu. Guru kelas dia buat keputusan. Budak dia kata kelas dia ni siapa dia yang overallnya paling aktif lah dengan semua subjek. Atal latihan, respon, gitu. Jangan ambil kira kehadiran di WhatsApp tu, tapi ambil kira dia bergiat aktif dalam sesi PDPR tu. Waktu tu pertandingan kita akan buat start bulan ni sehingga habis PKP, habis lockdown lah, boleh buka sekolah. Tu. Jenis hadiah Kak Tu akan tentukan. Lepas tu saya nak bagi satu lagi sumbangan kelas terbaik. Sumbangan kelas terbaik ni maksudnya sebutir kelas, maksudnya kita bagi kepada guru kelas dia duit, dalam bentuk duit lah, nak buat gapo. Hadiahnya tahap 1 2 kelas sahaja, tahap 2 pun 2 kelas sahaja. Sebagai contohnya tahap 1 ni dia terbaik dia
kelas mana? Kita kata kelas A dengan kelas ni yang mana sebut lah. Kita bagi dua kelas. Sama ada dia jatuh pada kelas 1U ke, ataupun 1J ke, ataupun 3J ke. Tahap 1 tu dua kelas terbaik saya akan bagi. Tahap 2 pun sama kat dua terbaik. Siapa dia yang nilai semua ni? Nilai terbaik ni. Ikut dia nak nilai lagu mana, dia nak nilai, maknanya nilai di sepanjang PDPR ni. Bukannya ambil kira dari aktiviti sekolah. Di sepanjang PDPR ni, ni hal yang untuk seperti kelas. Jadi duit bagi kepada guru kelas tu, ikut dia nak buat gapo, jamu ke, nak beli gapo ke. Kalau ada nak jamu buat dia nanti buka nanti, dia boleh top up pula. Sebanyak 100 kelas saya akan bagi. 400 riyal saya akan bagi untuk hadiah ni. Saya akan bagi 100 satu kelas, 200 lah untuk tahap 1, 200 untuk tahap 2. Dapat pada kelas mana tu terpulang lah. Siapa dia yang akan menilai ni? Siapa dia akan menilai benda ni? Orang yang nilai benda ni lah SU kurikulum, Cikgu Sanisah, SU Pro, Cikgu Farida di sini, Cikgu Farida? Ada. Cikgu Farida dan SU Ham. Ada. Dia akan nilai tahap 1 ni kelas mana terbaik. Maknanya sepanjang PDPR ni. Tahap 2, siapa dia? Kelas mana 2 yang terbaik sepanjang PDPR. Duit itu kita bukan bagi ke budak, bagi ke cikgu, tapi cikgu yang akan urus untuk budak. Duit itu mari mana? Duit itu adalah sumbangan peribadi saya. Itu yang saya akan bagi. Sebab saya kira tak di sekolah, minyak kereta tu tak habis ke. Saya akan bagi ke benda ni, ke pertandingan ni sebagai inisiatif untuk ni lah, untuk bagi motivasi murid lah. Motivasi guru kelas lah, sebab guru kelas ni dia pakai jawatan di guru kelas. Dia je kok yang menguruskan budak gini. Jadi kita bagi ke kelas 2 kelas. Dua kelas untuk tahap 1, 2 kelas untuk tahap 2, 100 sekelas. Dia tak terbaik nombor 1, nombor 2 bukan johor tapi sama je. Kita bagi cuma kita ambil pilih 2 kelas untuk tahap 1. Nak bagi semua kelas tak ada bajet. Bagi 4 kelas lah untuk sebutir sekolah tu. Tahap 1, 2, tahap 2, 400 riyal saya bagi. Tak, duit saya sendirilah, duit pribadi lah. Saya akan bagi kepada Cikgu Sanisah lah. Untuk dia pada umum siapa dia. Bila habisnya PDPR ni, habisnya lockdown ni dah kira ni lah. Guna untuk aktiviti apa dia nak buat. Kelas masing-masing, hak dapat menang tu. Itu saja nak beritahu pada hari ni. Jadi hak untuk hak kuis, hak bajet kata, bajet unit counselling tu sekarang ni guru kelas boleh dah bincang sama-sama guru subjek lebih kurang di luar talian bincang budak mana yang agak-agak yang ni lah. Bulan ni sekali dan mungkin bulan 7 ni ke bulan 8 kau tengoklah. Sekarang ni bulan ni kita nak habis bulan ni bagi nama sekali. Bagi nama dulu kau kartu. Saya rasa itu sajalah perkara bagi penghargaan kepada guru dan murid-murid lah. Itu saja ni. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih PKM. Apa ni? Jadi apa ni saya buka ke PKP kalau ada. Biasa ada bebas je. Bebas Adif. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada ke ni dia? Ada. Kau ada MC. Kau ada apa ni CRK. Ini 28 orang. 28. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya ada beberapa perkara sedikit mengenai kerja buat kita. Lama tak jumpa. Pertama sekali dari PDPR. Saya dapat maklumat. Seperti ni dah ada cikgu-cikgu sekolah menengah ataupun sekolah rendah yang akan bertaklimat dengan PPD. Mengenai kemungkinan laporan PDPR kita ni akan terus di bawah kementerian. Tidak lagi kita hantar laporan ke PPD ataupun JPN. Apa-apa pun yang pastinya kita tunggulah lepas ni. Mungkin saya dengar tadi Cikgu Besar kata Cikgu Lukman akan bermusyawarah tu. Tak apalah, siapa tak apa pun tak kisah.
Cumanya kita kena bersedialah laporan pasal PPD Pasimah dia dah buat musyarat sama dia tu mengenai laporan PDPR yang akan terus dikawal saya oleh kementerian. Ini diambil modul daripada JN dengan kitanya. Apa-apa pun kita dengar dan kita akan bertindak sebagaimana arahan. Yang kedua, saya nak terima kasih kepada Cikgu Saidi di atas perkongsian mengenai pemakahan PBD. Kita kena letak tujuan PBD ialah kita sebagai mata pelajaran mesti menilai dari segenap sudut. Tujuannya ialah supaya kita mengenal murid kita. Jadi kita tak say markah PBD kita tu mari dalam bentuk pukal. Kalau kita buat contoh kat mari dalam bentuk guni. Dalam slogan itu ada hak baju comel, ada hak baju sok, ada hak baju branded gitu. Jadi kita asyik itu kita nak satu persatu. Jadi tak timbul sebagaimana masalah yang dikatakan oleh Pak Rahida, muzik ke, PJ ke, seni ke, pendidikan kesihatan ke, 3 belaka, 4 belaka, 2 belaka. Pasal kita menilai setiap individu. Terutama sekali pada guru Darjah 6 Jaya. Saya minta sangat-sangat guru kelas 6 Jaya bagilah PPD pelajar kita tu yang agak lebih sikit supaya mereka dapat bersaing dengan pelajar-pelajar sebaya dengan dia di kebangsaan untuk mengisi sekolah-sekolah terkawal. Jadi mana pelajar yang ada talent, bagilah PBD yang lebih. Galak mereka ini libatkan aktiviti dalam KO tu banyak sikit, terutama di peringkat kebangsaan, peringkat negeri. Kerana sebagaimana kita tahu semua UPSR ada dimasukkan. Jadi penentu pilihan pelajar-pelajar ke sekolah-sekolah berasrama penuh dan sekolah-sekolah sekolah khas 100% terletak di tangan cikgu. Maksud saya, dengan laporan PPD daripada cikgu mata pelajaran, laporan co-curriculum daripada cikgu-cikgu yang beruniform dan laporan daripada cikgu-cikgu mengenai dari segi psikologi, psikometrik ini lah. Jadi 100% pemilihan pelajar adalah letak di tangan cikgu. Jadi kita nilailah pelajar kita seadil-adilnya sebagaimana kemampuan pelajar kita. Jadi akhirnya saya terima kasih kepada semua rakan-rakan harap di atas kerja buat kita sebab tanpa pengang saudara-saudari kayak siapa pun kerja tak jadi. Sebagai contoh mudah mengenai laporan PDPR, kita tidak ada masalah. Kita tidak ada panggilan kecemasan daripada PPD dan sebagainya. Sama juga dengan hal-hal lain seperti pengisian benda-benda penting, operasi di segi BSKG apa begitu gini. Bagi saya anda semua adalah yang terbaik. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Bat. Satu jadi sebelum saya suruh kepada untuk rumus saya penutup. Jadi saya bos ada apa-apa info bos? Jadi Tuan Guru Sakut ada apa nak kata? Okey, beres-beres. Sila bos. Ya. Comel belakang. Dengar tak ni? Dengar bos. Okey, comel belakang, tahniah. Saya secara peribadi rasa terharu lah. Semua unit bekerjasama kerja sepasukan ni payah nak boleh. Di sini ya rasa-rasa saya jumpa lah. Semua unit fikir-fikir semua dan saya tadi lah belakang tabir ke apa-apa walaupun saya kata tak tersebut ke apa semua. Terima kasih banyak juga. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih bos. Jadi
Baik, saya lah apa ni kata selaku panggil bukan moderator lah pada pagi ni. Jadi terima kasih pada Guru Besar, terima kasih pada PKP, PKM, terima kasih kepada rakan-rakan guru. Bila saya suruh balik kepada Kak Tun untuk rumus saya. Jadi terima kasih kerana melibatkan diri pagi ni. Mungkin pagi ni slot pagi ni mungkin ada campur dengan hal-hal pengurusan dan sebagainya. Tapi apa untuk kebaikan kita bersama, untuk pengurusan sekolah kita bersama, kalau kecemerlangan kejadian murid kita bersama. Jadi untuk penutup saya suruh pada Kak Tun lah. Kak Tun untuk rumus saya penutup dan tutup Kak Tun. Okey, saya kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Waalaikumsalam. pada semua rakan-rakan guru, pentadbir semua. Okey, Kak Tun nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang mengendalikan kursus kita pagi ni, Cikgu Saidi dan juga Cikgu Rahimi. Terima kasih juga kepada pentadbir Cikgu Bat. Terima kasih kepada guru besar yang banyak memudahkan kerja buat kita. Terima kasih kepada guru-guru di atas kerjasama yang diberikan. Saya harap kerjasama ini diteruskan untuk kerja buat kita di masa akan datang. Okey, itu saja daripada Kak Tun. Okey, saya rasa kita boleh berakhir di sini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kan. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama. Terima kasih semua. Ni. Terima kasih belakang.